Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dimati Fadil Ustaz Ar-Rashidi, Tuan Haji Arsyad dan juga Cik Fariza selaku penterjemah, muslimin dan muslimat, para jemaah pencinta ilmu di tanah suci dan juga di tanah air, di alam maya di mana saja mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ini, bagi kami lah di Mekah ini sekarang baru jam 4.35 petang, baru sudah solat asar. Kita nampak mungkin dalam video belakang tu orang sedang berduyun-duyun keluar dari masjid. Dan orang di Malaysia sudah selepas solat Isya, jam waktu sangat memberi kesan yang banyak kepada kita. Kita petang, dia malam. Yang memberi kesan sangatnya kuliah subuh kita pagi. Tak sanggup saya kuliah subuh pukul 6.30, mana pukul 1.30 saja kena bangun. Maka dengan ini kita memohon maaf lah kepada orang dok tanya lah tu, bila nak sambung tafsir, kata insya-Allah nanti kita balik, doakan sihat walafiat. Jadi suasana di Mekah sekarang ni, alhamdulillah, kita tengok pakej haji pelbagai. Haji Arsyad minta kita cerita tentang pakej haji. Pakej haji ni banyak sekarang ni. Pakej yang datang dengan tabung haji pun ada 3 kategori. Pakej 10,000, pakej 15 lebih, dan 30,000 lebih. Itu pakej yang tabung haji. Pakej yang mari dengan syarikat-syarikat terima ni pula banyak. Ada yang duduk di Mekah, duduk di sekitar Masjid Haram ini. Ada yang duduk di Aziziyah, di Syariq Siddiqi. Dan ada yang duduk jauh lagi daripada itu. Kita mengatakan ini semua kedudukan suasana di Mekah sekarang ini berbeza lah. Nak bandingkan dulu, orang terlalu ramai, suasana yang begitu orang panggil gawat. Sebab apa? Sebab kita tengok bilangan orang. Mengikut angka yang dikeluar oleh pihak kerajaan Saudi, angka rasmi, bilangan jemaah haji yang rasmi pada tahun ini, iaitulah hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Itu yang rasmi. Yang jalan kaki, yang sebagaimana yang diketahui oleh Tuan Haji Arsyad, itu ramai lagi tu. Yang masuk dengan bas, yang masuk dengan, sekarang ni sudah ada pakej baru pula, dia panggil pakej, bukan dulu sekadar yang datang kemudian ni, pakej furada lah, mujamalah lah. Sekarang ni ada tambah lagi, dia panggil pakej visa ziarah. Pun ramai yang datang haji. Kita mengatakan ini bukan nak buka rahsia kawan, tapi itulah di antara kedatangan yang ada di Mekah ini. Tidak boleh apa yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Rashidi tadi, wa'azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Panggil orang datang haji, mereka akan datang rijalan, ramai datang. Wa ala kulli dhamirin, dengan unta yang kurus, wa min kulli fajjin amik, dan dari pelosok dunia. Ana Ustaz Rashidi bila baca tentang wa ala kulli dhamirin, unta yang kurus. Sekarang ni orang tak naik unta, boleh jadi pakej yang 10,000 lah kok ala kulli dhamirin ni, ataupun pakej-pakej biasa ni, dia panggil wa ala kulli dhamirin. Macam kita lah yang pergi bah muassasah ni. Ustaz Tuan Haji Arsyad, sekarang ni muassasah sudah tidak ada lagi. Untuk tahun ni tak ada lagi muassasah. Dia guna satu syarikat baru untuk jaga Malaysia ni, nama dia Masyarik. Masyarik ni dah ambil kerja muassasah. Dia juga geng-geng Puarak tu jugalah Masyarik ni pun. Cuma mereka ni nama baru. Dan peranannya sama. Bas macam bah muassasah yang biasa juga. Kena shuttle bas, punggah beberapa kali nak boleh habis daripada Mekah ni sampai ke Arafah, sampai ke Mina macam biasa. Tapi je nama barulah, nama baru. Kalau kata dulu kita kata muassasah, boleh jadi sebab orang duduk komen banyak muassasah, daripada muassasah kepada muassusah, dia baca bagi depan Ustaz Rashidi. Sebab banyak menyusahkan daripada menyenangkan, maka tukar pula kepada Masyarik. Masyarik maknanya lebih bercahaya lah kan, syarq. Jadi walau macam mana pun Allah Ta'ala sebut wa ala kulli dhamirin.
mereka datang dalam keadaan yang berjalan kaki, ada yang unta kurus. Jadi kita kata, kita boleh buat analogi pakej-pakej yang ada di sekarang lah. Yang unta kurus, yang unta gemuk semua ada. Yang bayar 10,000 per sampai, yang bayar 100,000 per sampai, yang lebih daripada itu per sampai, kita kata itulah seruan Allah Azza wa Jalla. Yang tak sampai, yang kaya, ada private jet, ada kapal terbang sendiri, ada kapal laut sendiri, tak nak mari. Kebetulan hotel yang saya duduk ni, ada seorang kawan ni, seorang sahabat kita dari Perak ni. Haji Asyad kenal kan dia? Nama Harry. Harry Nizam. Dia jalan kaki. Dari rumah dia lah. Dia jalan kaki sampai ke Burma, sampai ke Burma. Itu ada orang sponsor dia. Jadi sampai Burma, dia jumpa Arab mana tu, Arab kata, tak sampai haji kau ni. Naik kapal terbang yang pergi. Tak apalah, kalau kita nak gelarkan haji dengan jalan kaki pun ada. Sebab dia berjalan tu sebulan dah tu. Daripada Perak. Daripada Perak. Ni orang Perak, orang Haji Arsyad ni. Orang Bido Perak. Orang Bido lah. Kebetulan dia duduk sekali dengan hotel kita. Ada orang cakap ni Ustaz, dia kan baru aksiden, tangan dia putus sebelah ni. Putus. Isteri dia mati. Baru kahwin 7 hari, meninggal isteri dalam aksiden tu. Dia pun putus tangan. Tapi dia kata dia pun rasa dia nak pergi Mekah dah. Nak selesaikan urusan haji. Kita kata tengoklah haji para jemaah sekalian. Bila orang tu bersedia, bila orang tu nak, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Allah Ta'ala beri kepada dia apa yang dia nak. Tengok sampai dia datang. Dia kata, mak saya tak percaya. Dia kata, kau nak pergi mana ni? Kau nak pergi mana, Harry? Nak pergi mana mu ni? Dia kata, nak pergi Mekah, mak. Nak pergi Mekah dengan apa? Duit ada RM300 dalam poket. Allahu Akbar. Pada jemaah sekalian. Bila Tuhan panggil, duit tak ada pun sampai juga. Kalau Tuhan tak panggil, awak ada duit beratus juta dalam akaun, tak sampai. Karena itu bagi saya lah, para jemaah yang sampai ke Mekah ni, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita ada. Syukur. Jadi tanda syukur itulah kita kena banyak beribadat kepada Allah. Jangan duduk main tunggu, jadi jaga tepi jalan je, nak pergi masjid pemalas. Kita kata jangan, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian. Jadi itu suasana. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni salah faham. Bila dia mari dengan pakej, dia bayar lebih sikit, bolehlah duduk dekat Mina tu. Mina ni paling dekat sekali untuk orang Malaysia, untuk orang Asia Tenggara ni. Dia panggil Maktab 111. Maktab 331. 112. Kamu 111 ni betul-betul duduk tepi tangga eskalator nak naik tempat melontar tu. Oi, rapat. Keluar tu melontar lah tu nampak. Tapi ingat, nampak je tangga je dekat je. Berjalan nak sampai ke tempat Jamarat, jauh lagi tu. Dekat kilometer, bukannya dekat. Ana istilahkan di Mekah ni, dia panggil dekat di mata, jauh di kaki. Dekat di mata, jauh di kaki. Mana tempat melontar? Itu nampak. Tapi kalau menapak, setengah jam juga pergi, tak sampai lagi. Nah, kita punya hotel ni, mana punya Kaabah? Oh, tunjuk tu, menara besar. Tunjuk jam besar. Ini. Tapi berjalan setengah jam tak sampai. Itu dia panggil dekat di mata, jauh di kaki. Tapi yang kita bimbangnya Ustaz Rashidi, dekat di mata, jauh di hati. Ni bimbang. Ada yang duduk di Mekah pun tak pergi masjid ni. Dia solat kat surau je. Dia kata, Ustaz, cakap baik. Sedap juga dia punya hujah. Abu Anah kan cakap, dalam buku Mekah tu, kan, solat di Mekah ni 100,000 semua tanah haram. 100,000 semua tanah haram. Habis kalau kita solat dekat hotel pun, solat dekat dataran pun semua 100,000. Tak payahlah pergi masjid. Pandai pula kau punya berpalasapah. Palasapah tak mau pergi masjid tu. Kita kata para jemaah sekalian, hujaj Baitullahil Haram, para jemaah sekalian, ingat, orang yang biasa naik kapal terbang, macam Haji Rashidi selalu naik kapal terbang, duduk kat depan, dia tak duduk kat belakang. Haji Arsyad sekali-sekala kat depan kan. Lain pelayanan dia. Naik tu kalau kapal terbang, kalau Saudi Airlines tu naik tu kahwa Arabi dulu. Kahwa dengan tamas sukari dulu. Kemudian boleh berunjur, boleh selimut, boleh makan macam-macam. Itu analogi mudah. Semua akan sampai di Jeddah dari KLIA. Tetapi yang duduk depan tak sama belakang. Tuan Haji, Puan Hajah melangkah daripada hotel ke masjid, berapa ribu langkah kita berjalan. Dalam hadis Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda,
Allah dah sediakan. Satu langkah kita pergi, diangkat darjat. Satu langkah kita letak kaki, dihapuskan kesalahan. Habis berapa banyak engkau melangkah para haji dan hajah daripada hotel ke masjid, berapa banyak? Sekarang ni, satu fenomena baru ni, lepas haji ni, dia solat jenazah 2 kali. Oh. 2 kali solat jenazah. Jemaah duk tanya, apa sebab solat jenazah 2 kali tu? Anda ingat ke macam dulu kan, Haji Arsyad, kita sudah solat, tiba-tiba orang usun jenazah masuk kan, yang kedua. Kemudian, Tu kita kata tu yang kedua. Tapi anda rasa ni bukan yang kedua ni. Mungkin tak muat dia punya ruang yang pertama, dia solat sini, lepas tu dia pergi solat pula yang tempat yang kedua. Saya tak masuk di bawah tu macam mana 2 kali. Wallahu alam. Maknanya, bagi kita, ni Ustaz Rosidi boleh tengok sikit dia punya masalah ni. Solat jenazah ni ikut solat ke ikut per kapita. Maknanya sekali solat boleh seperti sebuah bukit, ataupun setiap orang yang kita solat dapat pahala qirat, sebuah bukit yang dijanjikan, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita fahamnya setiap orang. Jadi kalau awak solat di bilik, di hotel tu, mana ada solat jenazah kat situ? Solat jenazah di masjid. Jadi para jemaah sekalian, kata-kata hikmat daripada para ulama, dia kata kita nak dapat pahala 1000 bulan di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, Allah Ta'ala sembunyikan. 10 akhir Ramadan, 10 malam kita kena bangun. Kita kena bertahajud, kita kena berusaha mencari baru dapat 10 Lailatul Qadar. Tapi solat di Mekah tak ada dah. Semua solat 1,000 belaka. Nah, kenapa kita tak nak solat di sini? Jadi kalau kita solat di Masjid Haram, setiap waktu ada solat jenazah pula kita dapat berapa orang jenazah sekali solat? Mungkin 10 orang, 10 bukit kita dapat. Banyak sangat kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan. Kalau haji dan hajah masih lagi bermalas-malasan, yang masih lagi tak semangat nak pergi masjid, saya pun tak tahu nak kempen macam mana dah. Tak tahu nak kata dah. Rugi kita. Allah Ta'ala bagi peluang. Ada pakej duduk sebulan, ada yang 35 hari, ada yang 45 hari. Jadi inilah ruang, inilah peluang yang besar untuk kita para jemaah mendapat meraih pahala, mengumpul aset yang besar supaya kita di akhirat esok kita banyak pahala ketika peluang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ketika berada di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah yang mulia, yang diberkati ini. Jadi kita kata ini peluang. Jadi janganlah malah-malah duduk solat di masjid tak mau pergi. Yang sehat. Yang tak sehat cerita lain. Yang tak sehat kita pun tak kempen dia pergi masjid sebab dia uzur. Orang uzur ni lain. Sebagaimana kata di seorang yang tak dapat pergi haji. Orang ni dia tak dapat pergi haji. Bila tak dapat pergi haji, dia tunggu tepi jalan nak menghantar orang-orang yang berangkat pergi haji. Syair dia menarik. Dia kata, ya sairina ilal baitil atiqi laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha inna aqamna ala uzrin wa qad rahalu wa man aqama ala uzrin kaman raha. Dia tengok orang berjalan ke Mekah naik unta, dia berkata, ya sa'irina ilal baitil atiq laqad, wahai orang yang berjalan ke Baitullah, kamu telah berjalan ke sana. Sirtum jusuman, kamu pergi dengan tubuh kamu. Wasirna nahnu arwaha, kami pergi dengan jiwa kami. Mana naknya dia nak pergi haji tapi tak dapat kan? Kita naknya dia pergi haji dia tak dapat. Maka dia kata dia pergi dengan hati dia. Kita kata itulah niat yang baik. Niyatus sadiqah. Inna aqamna ala uzrin wa qad rahalu. Kami duduk di sini kerana uzur tak dapat pergi. Tak ada kenderaan, tak ada duit, tak ada kota. Sedangkan orang lain dah pergi. Wa man aqama ala uzrin kaman raha. Siapa yang tak dapat pergi kerana keuzuran, maka dia boleh pahala sekali orang pergi haji. Ini dia panggil betapa besarnya pahala niat ni. Betapa pentingnya pahala niat. Kita tak dapat pergi, tapi kita niat yang benar nak pergi. Allah Ta'ala beri pahala kita niat mengerjakan haji. Kita kata, Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, duduklah suasana macam mana pun, kita ni dianggap sebagai duyufur rahman. Sebagai duyufur rahman. Ana sering bertanya kepada para jemaah kita, kenapa orang mari Mekah ni dikira sebagai duyufur rahman? Apa sebab? Haji Arsyad mau jawab ke? Boleh tu. Atau jawab jawab tu.
Kata jawablah. Takut Ustaz Rashidi nak bagi komen lah. Sebab apa? Kenapa bila kita orang pergi Mekah, dia panggil duyuf? Menarik soalan kan? Sebabnya bila orang nak kita ni bila nak menerima tetamu istimewa, kita jemput datang ke rumah kita sebagai tetamu. Apa yang Haji Arsyad sediakan? Buah tamar yang paling baik. Ya, minuman yang terbaik yang kita ada. Kuih-muih yang Allah. Maknanya jadi yang pentingnya nak sediakan makanan yang kita ada, yang terbaik yang kita ada. Maka orang yang datang ke Mekah haji, dia panggil sebagai duyufur rahman, tetamu Allah Azza wa Jalla. Apa kehidangan? Apa kesambutan yang paling utama sekali? Sambutan tak boleh wakil ni. Tak boleh wakil. Kena pergi sendiri, ambil terima anugerah. Dia panggil anugerah di mana? Di Arafah. Karena itu Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu mesti pergi ke Arafah. Siapa tak pergi Arafah, orang itu tak kira haji, tak dapat haji. Duduklah 100 tahun di Mekah ni pun, kalau dia tak pergi Arafah, wukuf pada hari 9 Zulhijjah, dia tak akan dapat haji. Ini kita kata sungguh cukup berbahaya. Maka kita yang datang Duyufur Rahman ni, bila pergi Arafah pada hari itu, hari itulah hari limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dekat yadnu li abdihi, dekat ya Allah Ta'ala dengan hamba dia. Pada ketika itulah Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, ma'arada haula, malaikat, mereka nak apa ni? Hamba-hamba aku datang ke Arafah ni, mereka nak apa sekarang? Maka ketika itulah malaikat berkata, yarjuna rahmatak, ya Allah, ya Tuhan, mereka mengharapkan rahmatmu ya Allah, mereka mengharapkan pahalamu ya Allah, mereka mengharapkan keampunan ya Allah. Maka pada petang hari Arafah, terdengar-dengar seolah-olah kita macam kita terdengar-dengar telinga kita, Allah Ta'ala berfirman, afidhu maghfuran lakum, keluarlah kamu dari Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil hidangan. Inilah dia panggil persediaan untuk tetamu yang datang ke Arafah dengan begitu besar. Allah sediakan hidangan yang paling utama sekali, iaitulah Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang baik tidak ada balasannya kecuali syurga. Kerana itulah para jemaah sekalian, syarikat-syarikat yang mengendalikan jemaah haji pun kita syorkan supaya janganlah janji bulan dan bintang kepada para jemaah. Cakap betul-betul. Bayar banyak ni, awak dapat banyak ni. Saya tengok ramai jemaah haji tak puas hati. Tahun ni pula kebetulannya, tahun lepas, Ustaz Rashidi tahun lepas, mewah kita di Mina. Mewah. Kemah yang saya duduk tahun lepas, kita duduk di kemah Indonesia. Kan tahun lepas separuh kota, separuh je Malaysia, 15 ribu. Indonesia yang 200 ribu dapat 100 lebih contohnya. Maka dia tak buka pun kemah maktab Malaysia tu. Di Muaisim, yang sebelah kiri kanan. Kita keluar daripada terowongan belah kiri kan. Tak ada apa situ. Yang ada belah kanan, tempat Indonesia. Jadi kebetulan rombongan yang datang bersama dengan anak ni, pakej kita ni, betul-betul duduk sepagar, duduk tepi masjid kuit orang panggil tu. Masya Allah. Gembiranya kita, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Duduk di Mina luas, tandas-tandas banyak di masjid, banyak tandas. Kita boleh solat berjamaah dengan imam di masjid. Sudah solat jemaah baru kita buat kuliah di kemah kita. Kita kata luar tahun ni, jadilah dia. Satu kemah 16 orang, tilamnya ada 14, ada 12. Jadi bising. Orang yang tak pernah pergi haji, bising. Yang bayar mahal juga bising. Dia kata, kenapa kami bayar mahal tapi duduk bersempit-sempit? Kita kata, itulah Mina. Hadza huwa Mina. Mina ni bukan tempat yang nak luas-luas. Kalau tuan-tuan nak luas juga boleh, tapi bukan bayaran yang kita bayar 10 ribu, 13 ribu. Kita kena bayar mungkin dalam 30 ribu seorang. Barulah kita boleh masuk dalam maktab Arab punya design. Kan? Boleh masuk. Anda tengok ada iklan kata, di Arafah pun ada chalet. 100 ribu seorang bayar. Subhanallah. Nak duduk 5 jam, 6 jam, tapi bayar beratus ribu. Kita kata tak apa, dia orang ada duit, silakan bayar. Kita yang ada duit sikit-sikit ni, kalau kita rasa nak susah, nak senang sikit, bayar. Tapi jangan rasa bila bayar sedikit, kita boleh sampai mereka rusak haji kita. Sebab asyik dia komplain, pagi, petang, siang, malam duduk marah. Apa yang kita nak tak dapat, apa yang kita bayar tak sepatut, kita kata haji. Ingat baik-baik. Ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, alil mar'ati jihad?
wanita ni ada jihad ke Rasulullah? Dia tanya Nabi, wanita ni ada jihad? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Jihad la qitala fih. Jihad yang tidak ada peperangan padanya. Apa dia? Al-hajj wal umrah. Rupanya Ustaz Rashidi, haji dengan umrah ni jihad bagi wanita. Kita laki-laki duk mengamuk buat apa, malu korang. Jihad orang laki-laki pergi berperang, mati syahid. Pergi tak balik-balik dah, pergi tak kembali. Itu jihad orang laki-laki. Jihad wanita ni pergi haji dengan umrah. Jihad yang tak ada peperangan. Wanita tak banyak komplain, yang komplainnya haji ni komplain. Saya rasa malu dengan kita punya kawan-kawan. Mereka komplain sebab dia tak faham. Yang curi-curi dia pergi siasat. Pergi tengok kemoh orang tu, tengok orang ni. Maka mereka tak ada. Cuma satu lagi, teguran kita lah kepada pengendali jemaah haji, package. Mereka mesti berterus terang, cakap baik-baik dengan jemaah haji, bakal haji, package yang awak beli ni. Dia punya tilang macam ni, berjalan kaki kita, kaki di atas kepala orang nak keluar daripada kemah, pijak langkah kepala kita, langkah kaki kita. Biar jelas. Orang ingat dia bayar 10,000 ni di Mina, dia boleh syurga kat Mina. Itu di antara kesilapan lah. Bila tidak berterus terang, maka timbullah akan jadi huru-hara yang datang. Sebab bila tak berterus terang, huru-hara lah jawab dia je. Manusia ni dia akan minta hak dia ingat apa yang dia bayar tu lebih. Jadi hati-hati kita, para pengendali syarikat-syarikat, supaya berilah kepuasan kepada orang. Saya bimbang. Bila orang kata tak puas hati, dia kerja haji pun dia serabut. Dia tak tenang, asyik duduk komplain siang malam. Jadi terganggu kerja haji dia. Sebab itulah saya kata kita ni, kalau nak mengendalikan jemaah haji, para jemaah sekalian, kita kena ingat. Biar jadi orang suka nak mari Mekah ni dengan sebab kita. Biar orang bergembira, semangat nak mari Mekah dengan sebab kita. Alhamdulillah. Tapi iyyaka wa iyyak. Berhati-hati para pengendali semua, jangan menyebabkan orang tak nak datang Mekah dengan sebab kita. Orang benci kepada haji dengan sebab kita, sebab kita tidak urus dengan baik, tidak buat dengan sempurna, maka kita mengatakan itu yang tidak baik. Jadi sekarang ni siapa bertanggungjawab? Pihak kerajaan ni hanya bertanggungjawab. Ana 10 tahun lepas pernah tulis komen dalam masa tu, blog lagi ada saya panggil web. Kita cadangan, kenapalah bah kita buruk? Jemaah haji India lebih cantik bah daripada kita. Bila tanya-tanya siasat, dia kata mu tengok rusum harga engkau kerajaan mu bayar kepada muasasah, harga bah mana? Jadi kalau bah baik, dia akan bagi bah baik. Dia semua al-kullum bifulus. Tosyeh ni muasasah ke muasasah janub ke apa, dia masyarik, kullum bifulus, kullum bihisabihi. Setiap benda tu ikut harga dia, ikut hisab kira-kira. Jadi banyak awak bayar, cantiklah kamu punya kedudukan jemaah Malaysia di Mina, di Arafah, di Masyair. Ada pun hotel di Mekah, itu pilihan syarikat masing-masing. Ada syarikat yang duduk di hotel yang cantik-cantik, yang duduk bawah jam besar ni. Ada yang duduk sebelah ni, ada yang duduk jauh sikit, ada yang berpindah randah. Duduk bawah jam besar ni. Datuk sebelah jam besar ni. Nampak Kaabah kita tarah kecil lah, tapi nampaklah Kaabah belakang tu. Alhamdulillah. Jadi relax lah duduk sini. Orang panggil tenang lah sikit. Dengan kereta Ferrari kita tu, kita boleh turun naik rail atas tu, masuk dalam masjid. Alhamdulillah. Tak pernah dihalang lagi. Orang yang tak pergi masjid, tak boleh masuk masjid. Orang yang nak pergi masjid, insya-Allah boleh. Jadi saya nasihat kita kepada dua-dua pihak. Pengendalikan jemaah haji pun dipanggil PGS ni pun mesti telus. Kira datang ni nak suruh jemaah haji suka dengan haji dengan sebab kita. Dan jemaah juga mesti faham apa yang dia dapat daripada package yang dia beli. Itu di antara isu-isu lama lah, Haji Arsyad. Sekarang ni pula isu badal haji pula ni. Pelitih juga kita isu badal haji ni. Badal haji ni betul lah, kalau manual ikut dia punya perjalanan haji tu mahal. Pelajar-pelajar kita daripada Madinah nak mari haji pun kena bayar 10,000. Ada package yang bayar 12,000 rial. 12,000 rial hampir 15,000 ringgit lah Malaysia kan. Ada yang kita bimbangnya gambar-gambarnya bedal haji ni, saya bimbang ni. Bedal haji ni ambil 2,900, ambil siap dengan hadiah, siap dengan apa.
Allah Ta'ala nak dedahkan rahsia. Tengok sekarang. Dah keluar video-video. Ada orang-orang tertentu dah bawa gambar, bawa nama-nama jemaah haji, suruh pegang gambar. Print, ambil gambar. Ni haji fulan. Bagi duit. Kau pergi, panggil orang lain pula. Upah. Jadi kita kata hati-hatilah para perangkap-perangkap scammer bedal haji ni pun banyak juga. Jadi berhati-hatilah para jemaah sekalian. Kalaulah masalah anak-anak kita ni, ayah dia tinggal harta banyak. Mereka boleh harta, banyak boleh harta. Mungkin sejuta, mungkin ratus ribu seorang-seorang. Tapi pergi cari ibadah haji 2,500. Pergi ibadah haji yang itu. Kalau betul-betul nak, carilah yang cukup dia punya dengan kemampuan yang ditinggal oleh arwah ni, cari. Dah, ustaz-ustaz yang cukup syarat. Berapa kalau pelajar student nak buat 10,000? 10,000. 10,000 baru dia bayar package. 5,000 lagi duit poket dia, kita kata alhamdulillah. Ni duk cari 2,500, 2,900, 3,000. Akhir sekali itulah yang kita dapat. Biar gambar berbicara, tetapi orang pergi haji ke tidak, wallahu a'lam. Baik. Yang 1,000 lebih pun ada tu. 1,500 ada. Habis pokok digantung di Malaysia. Iklan bandar haji 1,500. Dia bagi siapa tu? Itu masalah. Anak pun telefon dia. Ada hadiah lagi. Sekali dengan hadiah. Bukan tak ada hadiah. Kita mengatakan itulah di antara yang kita bimbang sekarang ni. Orang tak takut. Tak takut dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia punya duit banyak dapat. Benda ni bukan barulah Haji Arsyad. Allah irham bapak saya pernah cerita. Waktu dulu-dulu. Zaman Tok Syekh dia. Tahun tak berapa, 60-an apa dulu. Dia kata ada Syekh ni, orang bagi badah haji dia, senara penuh. Dalam buku nota dia ni. Sampai di Arafah, dia buka buku tu. Allahumma taqabbal haji fulan. Beratus orang. Dia seorang yang buat hajinya. Kita kata macam mana bedal haji sudah berlaku zaman dulu lagi. Jadi jemaah haji, para jemaah sekalian, supaya tidak berlaku penyelewengan bedal haji ni, saya tengoklah kepada masuk dalam web tabung haji, kita daftarlah naik haji awal-awal lagi. Daftar naik haji awal-awal lagi. Mungkin lepas kita daftar 5 tahun, kita dapat pergi haji. Mungkin kita dapat selepas beberapa tahun, kita dapat pergi haji. Tak dapat pergi dengan kota biasa yang murah, kita pergi dengan package. Jadi, ruang tu masih ada. Jangan tunggu mati, suruh cari anak pula cari yang paling murah. Sedangkan ayah tinggal duit beratus ribu, engkau pergi cari harga 2,500 tu kenapa? Cari yang betul-betul. Saya dalam sejarah membantu cari orang untuk buat badal haji ni. Dulu-dululah ada anak-anak yang ikhlas, ada. Dia tanya betul-betul, Ustaz, kalau saya nak bagi kepada pelajar-pelajar, student-student yang insya-Allah ada ilmu untuk buat haji ni, berapa nak bayar? Kita kata terpulanglah atas keluarga lah. Dia kata yang sepatutnya lah kita bercakap ni, orang saya bukan nak mentawar-menawar, tapi kita bercakap di atas nama nasihat. Berapa kita bagi? Kata arwah ni kaya ke miskin? Saya nak tanya sepatah. Dia kata alhamdulillah, seorang anak dapat 500-600 ribu. Pesaka. Nak cari ibadah haji untuk ayah 2,500 lesan. Kenapa begitu bakhil sekali kita dengan ayah? Kenapa kita bakhil sekali dengan mak kita? Kita patutnya kita cari seorang. Cari Ustaz Rashidi free tahun ni, free. Ambil. Berapa bayar package? 50,000, ambil 50,000. Berihram haji kita daripada miqat asli kita. Kanu Manazil pergi ke Mekah Mukarramah. Baru betul sayang ke ayah. Ni kita cari orang tak tu pasar, cari yang paling murah. Ni yang saya tengok sendiri dengan mata saya. Yang pekerja-pekerja, pembantu-pembantu package ni. Pergi buat haji, badal haji, tapi tak pakai ihram. Tak pakai ihram. Sebab takut kena tangkap. Saya tanya dia, ada juga kawan-kawan kita bergurau. Ni Ustaz Rashidi, dia bergurau dengan ahli pekoh ni payah sikit. Dia kata, Ustaz, saya tak apa, saya tak pakai ihram pun. Kenapa? Sebab saya badal haji untuk wanita. Macam mana Haji Arsyad nak jawab? Sedap kot dia tu. Dia kata dia badal haji untuk wanita. Habis. Untuk wanita tak apa, tak pakai baju biasa pun. Aduh, kata engkau salah orang. Engkau cakap dengan Abu Anas. Kalau cakap dengan orang lain okeylah kot. Haji Arsyad mungkin ajak senyap dah. Haji Arsyad, kalau dia tanya dia ni tak pakai ihram sebab dia badal haji untuk wanita. Macam mana Haji Arsyad nak jawab?
Ana kata, sudahlah entah. Entah tak boleh balik dah. Dia kata, kenapa? Kenapa tak boleh balik? Sebab saya rasa wanita yang kau badal haji tu, dia mati tu waktu haid. Sudah. Macam mana kau nak tawaf? Tenganga dia. Sudah dia tu macam mana? Engkau cakap biar betul dah. Dia cakap dengan Abu Anas nak kelentong, jangan. Sabar. Gitu. Dia kata, kan orang wanita haid tak ada tawaf. Jadi saya rasa arwah ni mati dalam keadaan waktu haid tu. Waktu nifas dia mati bersalin contohnya. Macam mana awak nak tawaf? Dia kata tak boleh lah. So saya cakap pelik-pelik lah dengan Abu Anas ni, cakap lain-lain lah. Jadi macam-macam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, badal haji jangan sampai dibedal haji. Kita cuba usahakan yang baik-baik, carilah ustaz-ustaz kita yang orang panggil yang betul-betul kita kenal, pengendali jemaah haji ke siapa dia, pergi booking mereka, tolong buat haji pada ayah saya dengan mahrul misli. Ustaz Rashidi, kahwin ada mahar misil, takkanlah pada haji tak ada mahar misil. Kalau arwah ni kalau pergi dengan tabung haji biasa pun 10,000 lebih. Jadi ini yang mazhab baru zaman Madani ni ada tiga harganya. 10,000, 15, 30,000. Itu pun saya dengar jemaah mengeluh. Macam mana bayar 10,000, saya bayar 30,000, duduk tempat yang sama, makan nasi bungkus yang sama. Saya kata itu awak tanya tabung haji, jangan tanya saya. Saya cuma meluahkan apa yang disebut oleh orang. Jadi kita tak tahulah, dasar-dasar itu pihak kerajaan lah yang bertanggungjawab, pihak tabung haji yang beri jawapan. Tapi kita nak tahu juga sebab-sebab yang tersebut yang ditimbulkan oleh masyarakat. Bagi penerangan biar orang boleh faham, boleh segar. Jadi suasana yang berlaku hari ini, masalah kemah di Mina perlu diberi kesedaran. Perlu diberi kesedaran bahawa memang sempit. Sebahagian ulama, saya selalu dengar, sering kena guru kami Syekh Atiyah rahimahullahu taala wa yaghfir lahu wa li jami'i masyayikhina mengatakan bahawa Mina ni diibarat seperti rahim wanita. Wanita ni boleh mengandung seorang. Dan yang rekod terbanyaknya setakat ni, berapa orang wanita yang paling ramai mengandung? Berapa orang? Ustaz Rashidi ada maklumat? Sekali lagi itu, wanita mana yang mengandung banyak kali? Bukan banyak kali. Paling ramai dia mengandung kembar. Berapa? Untuk Hawa kita lah. Bukan. Sampai kita ni. Anak kembar. 4 orang tu biasa. 5 orang biasa. Anak ingat kalau tak salah saya lah. Tuan-tuan ahli pengomen boleh komen di bawah. Ada 12 orang. Macam mana satu perut 12 orang. 12 orang. Jadi 12 orang tu pakej muasasah lah tu. Kita kira dah. Jam kat situ. Nak kata apa? Yang mengandung seorang 2 orang itu pakej VIP punya tu. Jadi kita ibarat kata Mina ni seperti kandungan wanita. Dia mengandung seorang pun penuh. Tengoklah isteri yang nak bersalin tu. Bulan yang 9 agak nak pergi cek perut di klinik agak jalan macam penguin dah dia. Ngongek jalan. Macam mana dia mengandung 12 saya pun tak bayang. Saya nak bayangkan macam mana mengandung 12 tu. Allahu Akbar. Maha kaya Tuhan. Tapi Mina ni asasnya boleh masuk. Tapi betul dah. Kata orang, pandangan Arab Saudi menghadkan kota itu, iaitulah langkah yang betul. Langkah yang betul. Kota tambah je, jam selalu di Mina. Di Mina lah yang kita nampak ketara sangat. Jam selalu. Kalau ada kota okey, tak ada jam. Kota tambah, jam. Jadi tak usahlah pihak kerajaan pun duk menambah-nambahkan kota, kecuali ada alternatif yang terancang. Ada anda tengok sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang bijak pandai ni, dia buat package yang begitu terancang. Mana dia ambil di Mina satu khemah, dia bayar, tapi jemaah yang lain duduk ada sebahagian di Mekah, sebahagian di Aziziyah. Dia tukar shift. Yang ni mari awal malam, mari dalam khemah, separuh malam dekat terakhir, mari pula kumpulan lain, yang ni cukup separuh malam keluar. Yang penting, pengendali jemaah haji, PJS ni, perlu bijak. Tengok khemah tak ikut di Mina, ya Allah, bawa balik ke Mekah. Tukar shift, malam 10, malam 11,
orang ni balik. Malam 12 kumpulan ni balik. Jadi adalah tempatnya. Jadi kalau dia main kumpulan aku, doa Aziziah ke, ada yang balik tawaf di Mekah. Yang penting kena bijak lah. Langkah bijak proaktif pihak pengendali jemaah haji ni sangat diperlukan di zaman kita hari ni. Kalau tidak, memang jam kita punya suasana yang ada itu, itulah yang ada. Adapun sahabat-sahabat yang datang dengan visa ziarah, saya tak nak komen sebab ramai di kalangan sahabat saya yang mengendalikannya. Kita serahlah mereka itu kepada kebijaksanaan masing-masing. Tetapi ingat, satu langkah yang perlu kita kena tahu, bahawa orang yang mari dengan visa ziarah, dia tak boleh masuk dengan ihram. Tak boleh masuk dengan ihram. Kalau pakai ihram, kena tangkap, kena halau, kena hantar balik contohnya. Jadi pasalah berlakon, pakai ihram, pakai baju biasa. Dia sudah berniat ihram, tapi pakai baju biasa. Kita pun tak tahulah. Itu Allah Ta'ala yang kabul. Tapi bagaimana kita langgar SOP, larangan ihram, secara terang-terangan, qasdan. Cuma dia kata, kita langgar sebab darurat. Tak darurat sangat awak masuk dengan visa yang untuk pergi ziarah, kau pergi guna visa haji. Itu saya tak nak ulah panjang. Saya bimbang kecil hati kawan-kawan ataupun tersalah cakap. Kita mengatakan hadza al-amrun, kita serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, tadi oleh kerana kita di awal kita sebut tentang haji mabrur, ramai orang tanya haji mabrur ni macam satu mitos, Ustaz Rashidi. Dia kata ada lagi kau zaman kita ni orang haji mabrur. Kita kata insya-Allah. Insya-Allah. Ketika Nabi beritahu, Nabi mengatakan Jibril datang kepada aku di Arafah, menyatakan bahawa Allah SWT menerima kebaikan yang kamu lakukan dan Allah maafkan kesalahan yang kamu lakukan. Ketika itu bangun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Rasulullah, haza, kelebihan ini lana khasah ataupun liman ata ba'dana. Tuan-tuan dan puan-puan, katalah jazahullahu khairah. Allah Ta'ala balik balasan yang besar kepada Sayyidina Umar sebab dia bertanya, ya Rasulullah, kelebihan ini untuk kami saja ke ataupun untuk orang yang datang ke Arafah selepas pada ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, lana wa liman ata ba'dana. Nabi mengatakan untuk kita dan untuk orang yang datang selepas daripada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua orang yang datang ke Arafah, mereka insya-Allah mendapat haji mabrur dengan beberapa syarat-syarat tadi sebagaimana digariskan oleh para ulama. Saya nyatakan secara ringkas. Ringkas, kata orang ulama, fama huwal hajjul mabrur. Haji mabrur itu apa kriteria, apakah syarat dia? Yang pertama, ifa'u arkanihi wa wajibatihi. Orang yang menunaikan rukunnya dan wajib-wajibnya. Tapi kalau kita masuk Mekah, langgar ihram secara terang-terangan, kita pun tahu awal lagi memang tak boleh pakai ihram. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita jangan hukum orang tak tentu pasal. Kan? Tapi bagi tahulah kepada jemaah yang kita nak bawa ni, awak ni masuk dalam illegal ni, dia panggil illegal ni. Masuk dengan tidak dapat kebenaran kerajaan. Jadi kita buatlah. Yang kedua, wa minha al-ityanu fihi bi a'malil bir. Kita kena buat segala bentuk kebajikan. Melakukan semua ketaatan yang kita mampu, tinggalkan maksiat-maksiat yang ada. Ini kita kena tinggalkan maksiat. Di antara maksiat yang besar, yang mudah nampaknya, merokok. Saya cukup sedih bila tengok kawan-kawan kita ni. Saya sedih tengok kawan-kawan kita ni. Bila tak cukup dia punya motivasi, orang lain pergi Arafah mencari haji mabrur, ada pakcik ni pergi cari haji Marlboro kat Mekah. Allahu Akbar. Ini sedihlah Haji Arsyad. Masih ada lagi pakcik-pakcik kita ni. Orang lain pergi cari haji mabrur, dia pergi cari haji Marlboro. Kita kata subhanallah. Allah Ta'ala lah bagi keampunan kepada kita semua. Yang ketiga, berhusnul khuluq. Husnul muamalah. Muamalah kita dengan baik dengan orang. Muamalah yang baik. Dibina ni sangat penting muamalah dengan orang. Sempit. Saya tidur biasa anak ni, tak ada sini. Anak akan duduk dekat dengan pintu. Kalau dia khemah di Mina tu.
Sebabnya senang. Wanita nak mari tanya soalan pun dia tanya kot ni. Orang lelaki pun nak tanya mudah. Kalau kita duduk ujung kemah ni payah. Ataupun kebetulan lah kita akan duduk di tempat yang arah kiblat sebab kita nak jadi imam, nak kuliah mudah. Jadi kita bagi tahu hajah tak ada lah. Kita masuk dalam kemah lelaki-lelaki. Haji nak lalu je. Nak langkah. Saya minta satu je. Dia kata apa Abu Anas, jangan pijak naya saya kata. Pijak jangan. Sekadar nak langkah dipersilakan. Pijak lah. Pijak sakit. Kita orang tua-tua ni. Itu dia panggil husnul khuluq. Kita kena baik-baik. Berperangai baik dengan orang. Dan yang keempat, banyakkan berzikir. Banyak bermunajat. Dalam ihram kita banyak bertalbiyah. Selepas ihram kita banyak bertakbir. Dan banyaklah berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir yang paling baik, iaitulah baca Quran. Zikir yang paling baik bagi kita jemaah haji ni baca Al-Quran. Jangan tak baca. Kemudian yang kelima, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sama dengan berkait dengan rafas, hubungan suami isteri, fusuk, untuk mengata orang, untuk mencaci orang, dan segala maksiat-maksiat yang tidak baik. Maka itu di antara yang keenam, di antara langkah-langkah mendapat haji mabrur, iaitulah kita datang ke Mekah dengan nafkah yang halal. Jangan ada duit riba, jangan ada duit rasuah, jangan. Kadang-kadang masyarakat ni salah faham. Dia mari Mekah Ustaz, dia beli jam banyaklah, mahal-mahal jam beli. Kata nak agak apa jam ni? Hai. Dia kata Ustaz Abu Anas mana tahu. Kita balik nak jumpa pengarah ni kita bagi satu. Kata nak beli jam rasuah dia ni rupanya. Dia kata bukan rasuah Ustaz. Hadiah. Hadiah. Beli jam hadiah. Saya pun gurang dengan dia. Kata tu haji kurang cukup lagi tu setakat beli jam. Nak beli ke apa? Taklah, sekurang-kurang pun pergi celup air Zam-Zam, lepas tu buat tawaf. Barulah jam tu sekali kita hollow. Pengarah lulus lalu. Haji Arsyad. Sekali dengan tawaf, sekali dengan apa ni? Sekali dengan celup Zam-Zam. Dua tarah naik. Jadi kita kena ingatlah. Kita mari dalam keadaan haji dengan nafkah yang benar. Kata di Ali Syair, dia kata apa? Iza hajajta bimalin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjatil 'ir. Kalau mau pergi haji dengan harta yang tidak halal, mu tak pergi haji, utak pergi haji. Allahu akbar. La yakbalu Allahu illa kulla salihah ma kullu man hajja baitullahi mabrur. Allahu akbar. Allah Taala tidak terima kecuali yang baik. Bukan semua orang pergi haji itu mabrur, na'uzubillah. Jadi kita haraplah haji kita ni mabrur. InsyaAllah. Yang ketujuh, berbetulkan niat kita pergi kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana nak cari glamour, nak cari sum'ah, nak cari bangga-bangga, tidak. Duduk tayang kau orang tengok pagi petang. Kita punya kemah, kita VIP. Hoi. Macam-macam lah dia punya perangai. Biarlah kita tidak VIP. Kita macam kita orang tua ni, Ustaz Rasyidi bukan VIP, dia panggil VOP. Kata saya ni package VOP. Dia kata lagu apa dia VOP. Orang lain VIP, kita VOP dah. Kau naik kereta tolak ni VOP dah lah. Tarah dianya. Tahu VOP. Very old lah. Mana package orang tua, orang tak gerak dah. Nak kata KU ke takut nampak. Lah nampak lemah sangat. VOP lah. Cik Farizal terjemah mana VOP tu apa nak terjemah VOP je? Gini. Tu dia panggil package VOP lah gitu tu. Haji Arsyad kena ingat dia punya istilah package VOP begitu. Baiklah. Jadi di antara sebagai penutup, sepani kita beri peluang kepada Al-Fadhil Ustaz Rasyidi untuk komen-komen sikit ulasan Haji Arsyad. Orang Haji Arsyad ni lama dia. Siapa orang panggil dia ni penghulu di Mekah ni. Orang panggil penghulu Mekah dia. Semua orang mari Mekah cari dia. Orang-orang besar habis cari belakang. Arwah Tok Guru ni Aziz macam mana? Ustaz cerita lah ni sikit tak? Kenang-kenangan kita dengan arwah-arwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjah Haji Arsyad membantu orang. Tahun lepas Haji Arsyad mari haji. Allahu Akbar. Letih saya. Kejap-kejap dia wasih. Hari ni makan kambing situ. Hari ni makan kambing sini. Tahun ni Haji Arsyad tak mari. Sunyi kita pula. Itulah dia atas. Baik, saya tutup dulu. Lepas tu kita pergi pada Haji Arsyad.
Kalau kita kata, apakah tanda-tanda? Ni yang kita bimbang hari ni. Tanda-tanda haji mabrur tu ada tanda ke tidak? Payah tu. Kata di ulama, wa min alamati qabulil hajj. Di antara tanda Allah Ta'ala terima haji kita, an yarji'al abdu khairan mimma kan. Di antara tanda ciri-ciri Allah Ta'ala kabulkan haji, orang ni baik, orang ni balik, lebih baik daripada sebelum. Mudah tanda. Dan dia tidak kekal di atas buat maksiat. Di antara contohnya, dulu kalau pergi masjid, sekali-sekala, balik haji ni, Masya Allah, salatul jamaah sentiasa di masjid. Di surau dia pun, kalau dia pengarah, syarikat akan mengarah apa, dah renovate dah. Ambil bilik store sebuah, buat surau, kita solat berjamaah. Alhamdulillah. Ana syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala beri anugerahkan kepada kita, mari bantu jemaah haji. Jemaah haji yang sama dengan saya ni. Daripada dulu lagi pun, kita akan ajar 2 perkara asas. Yang pertama, zikir lepas solat. Kita suruh dia baca, dia hafal. Sebab apa haji? Kita kata, tuan haji, bila balik esok, kalau ada mesyuarat ke, ada perhimpunan kawan-kawan ke, waktu solat masuk. Agak-agak siapa akan jadi imam? Mesti ni haji baru ni, abang haji. Jadi kalau awak lah, dah hafal, dah zikir lepas solat, solat pula zuhur dengan asar, confident lah tu, nak jadi imam tak? Kalau solat maghrib tu, ketal lutut juga, sebab nak baca takut tak kena. Jadi kita dah bagi senjata. Dia panggil senjata Tok Haji dan Tok Lebay. Apa dia senjata dia? Zikir lepas solat, dihafal. Hari pertama datang, kita dah ajar. Alhamdulillah. Belum balik ni, dah jadi alumni haji ni, kita tengok insya-Allah semuanya lepas solat duk bergerak. Kan Mekah ni kan imam tak zikir kuat-kuat. Mereka dah praktis. Subhanallah, subhanallah. Pandai ya. Kalau balik di Malaysia esok, tak ada orang imam, kita naik, kita dah hafal zikir dah. Kemudian yang kedua saya ajar, dia panggil zikir pagi petang. Sebab ulama kata zikir pagi dan petang ni ibarat seperti perisai bagi seorang muslim, bagi seorang tentera. Tentera bila nak bertempur, dia perlu pada perisai. Betul tak? Perlu pada perisai. Jadi, perisai itulah yang kita baca zikir pagi, perisai. Saya buat mudah, analogi mudah. Zikir pagi petang ni ibarat seperti apa? Seperti takaful. Tuan-tuan ni kalau takaful, insurans nak mati 2 bulan, renew. Kita ni pagi, Nabi sebut, siapa dia baca pagi, selamat hingga petang. Baca petang, selamat hingga pagi. Kenapa kita nak cuai, nak baca? Alhamdulillah, ini di antara zikir-zikir yang telah kita ijazahkan kepada para jemaah yang bersama. Mudah-mudahan mereka kekal. Dan la yu'awidul ma'asi, di antara qabul, tanda qabul, tidak lagi mengulangi maksiat yang lama-lama. Rokok, buang dah. Ni muslimah saya ni, hajah ni. Ingat baik, aurat. Jaga aurat. Kita belajar dari sini bab aurat. Kita belajar dah tentang larangan-larangan ni. Hajah, jaga aurat baik-baik. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah dia kata, kata Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di antara kata-kata yang menunjukkan haji itu mabrur, haji itulah haji yang disempurnakan rukun dia. Yang sempurna dia punya wajib dia, dan dia lakukannya mengikut sunnah Nabi SAW, maka itulah nama dia haji mabrur. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang haji tahun ni, yang haji dah haji tahun-tahun yang lepas, semuanya mendapat haji mabrur yang tidak ada balasannya kecuali syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, tamatlah bual bicara. Sekarang ni kita dengar ulasan daripada Tuan Haji Arsyad sebagai orang lama Mekah, dan juga Al-Fadhil Ustaz Rashidi juga yang banyak sering kali berulang alik ke Mekah. Kecuali tahun ni kenapa dia tak mari, mungkin dia akan cerita, atau tak kita, itu hak dia. Tafadhal. Terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas Madani yang bersama dengan kita hampir 1 jam, ibu bapa sidang penonton yang saya kasih sekalian, dari bumi yang berkat, tanah haram kita, Makkatul Mukarramah. Saya walaupun tengok Tuan Guru Datuk tu, tengok juga keluar tingkat tu, terasa bila dapat tengok Masjidil Haram kita tu tuan ya, terasa dah sayu. Allah besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi bila sebut Mekah ni, tak ada lah satu tempat yang paling dekat dalam lubuk sanubari setiap umat Islam
Sebab itulah Quran kata tadi, serulah manusia untuk datang ke rumah Tuhan ni. Nescaya mereka mari juga apa ikhtiar pun nak menunjukkan apa dia besarnya tanah haram dan lubuk sanubari kita. Jadi sebelum pada kita mempersilakan Ayanda Haji Arsyad apa hulu lama tu di Mekah kita. Sampai ni tak ada ganti lagi tu. Hulu tu kosong lagi di Mekah. Cuma apa ni Tuan Guru Datuk, adalah orang bertanya juga. Dia kata kalau setiap kategori hak kita selalu berjumpa ni, komen makan tak kena, duduk tak berapa selesa walaupun bayar sekian-sekian begini, dia termasuk kategori rafas ke, fusuk ke, jidal ke. Pasal dilarang 3 perkara tu, 3 haji. Lagu mana agaknya panduan ringan tu Tuan Guru, silakan. Kita kata semua benda boleh bincang. Bukan kata tak boleh pergi komplain langsung kepada travel, kepada pengendali jemaah. Tapi berbicara dengan adab lah. Ana jumpa seorang yang Ustaz Rashidi ni depan mata saya, tengok. Satu orang tu tak tahulah dia sakit jiwa macam mana ke. Dia pergi ambil nasi kat dapur tu, dia pegang dengan tangan ni. Dia kata macam ni ke beri makan kepada orang, macam kucing. Saya sendiri makan, menambah masa tu. Masa tu tak kuat sakit lutut tu. Lah ni tak ada dah. Kurang-kurang yang makan. Dia boleh kata macam tu. Kita kata ini tidak beradab dengan rezeki Allah Ta'ala kurniakan. Kalau kita tak selesa, nak bagi cadangan, boleh, tak ada masalah. Bukan jidal. Pergi bercakap baik-baik dengan pengendali jemaah, kata, tuan, kita punya makanan kita ni kalau boleh ditambah baik lagi, menambahkan selera kita. Ada je cara. Sebab tu cuma bukan tak boleh cakap, bukan kata wala jidal ni tak boleh cakap lah pakai senyap bodoh gitu lah. Kita boleh berkata-kata tapi dengan kata-kata yang berhikmah, dengan kata-kata yang baik, kan? Jangan ni mari ambil nasi campur. Campur nasi ada. Dia ambil nasi bungkus yang pihak muasasah dia buang. Kalau awak tak nak makan jangan ambil. Ini rezeki. Kan Allah Taala tutup mulut kita tak boleh makan kan. Susah di Mekah ni. Jangan cuba tunjuk perangai yang tak baik, kan? Sabarlah. Kalau tak rasa selesa, kita pergi beli. Alhamdulillah, hotel sepuas pakai duduk di bawah dia ni. Oi, makanan Malaysia apa ada, makanan semua antarabangsa ada. Bawa duit pergi beli. Beratur kat situ. Tak selera makan, tak usah makan. Nabi tak pernah mengaitkan makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau tak suka dia tak ada kata. Laisa apa ni, aku tak biasa benda ni. Kita pun macam itulah juga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas Madani, ibu bapa sekalian. Atas pandangan, panduan, pengalaman. Yang mana jadi panduan kita nak cari haji, dah pun kita buat kerja haji berhari-hari, kita ikhtiar dengan tenaga, dengan harta benda kita. Jadi janganlah hendaknya dirosakkan dengan benda-benda tadi lah. Harapannya panduan ini dapat membawa kita lebih sabar supaya menjadilah haji kita itu haji yang paling manis sekali itu. Kerana apa? Bila kenang balik, esok balik ke tanah air, sukanya nasi hari itu. Walaupun sekian-sekian rasa, tapi Indomie saja. Indomie jangan lupa tu. Indomie hanya ada di Mina saja. Contohnya kita kata Jadi comel sokmolah amal kita dan hati kita pun comel. Jadi kita nak minta Ayanda Haji Arsyad Penghulu Mekah itu ceritalah sikit sebanyak pengalaman. Kerana setakat saya tahu duduk dengan Ayanda Haji Arsyad ni pun tak ada orang dia tak kenal Tuan Guru. Habis dia bila. Jadi sila Ayanda kita boleh topel dia. Kita topel dia. Sila Ayanda, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Dr. Abu Anas. Terima kasih. InsyaAllah untuk cerita ni panjang. InsyaAllah kita akan buat slot lain di hari lain. Kerana Datuk Abu Anas dia akan pergi solat maghrib sebentar lagi. So kita bagi dia. InsyaAllah kita akan sambung slot lain. InsyaAllah untuk cerita hal-hal aktiviti di Mekah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama, Alhamdulillah. Terima kasih ibu bapa sekalian, sidang penonton yang saya kasih. Kita bersama dengan Tuan Guru kita Datuk Dr. Abu Anas Madani yang berada di tanah suci Makkahul Mukarramah, membincangkan tentang haji mabrur dan apa yang perlu kita lakukan setelah tamat haji balik ke tanah air. Istiqamah kita hendaknya, mudah-mudahan dipandu Tuhan agar diterimalah amal kita. Sama-samalah mudah-mudahan.
kami di Konti Bicara Online mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas Madani. Tolong doalah ke kami ni juga mudah-mudahan Doakan kami insya-Allah. sampai InsyaAllah. insya-Allah. Dan jemaah Pada haji kita di sana kita doakan selamat semua sekali Amin. dan juga sehat walafiat, selamat sampailah ke tanah air kita. Jadi beberapa sekalian, dengan berakhirnya bicara online 10.30 kita 1 jam bersama dengan Datuk Dr. Abu Anas Madani. Berakhirlah untuk malam ini. Jangan lupa malam besok ada iklan tu yang bergerak tu, bukan bergerak saja tu, nak suruh tuan-tuan baca tu. Malam besok ada tetamu, jurubahasa pun masih ada lagi, dan insya-Allah istiqamah dengan majlis ilmu yang sekarang ni mudah dah sampai ke ribaan kita dalam poket telefon saja. Tinggal lagi nak ke tidak sahaja. Selamat beristirahat. Selamat juga tulis nota dan viral lah panjang-panjang. Jadilah jariah ilmiah kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Abu Anas Madani. Jumpa lagi malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.